Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala seperti biasa, dan selayaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bertemu sekali lagi pada waktu ini berkaitan dengan hadis ataupun berbicara tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Dan kita terima kasih kepada semua pihak yang sudi hadir dalam majlis kita pada pagi ini, terutamanya di pihak PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, yang telah sudi menganjurkan kelas kita pada pagi ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung bicara kita dalam perihal sunnah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari ini, tidak lain dan tidak bukan untuk kita ikhtiar agar kehidupan kita ni boleh buat banyak benda yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita tahu dulu apa yang Nabi buat. Kita nak ikut ataupun tidak tu, memang nak ikut sepenuhnya tu alhamdulillah bagi yang mampu. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita tahu, kita ada dalam minda kita satu hari nanti insya-Allah aku akan usaha untuk buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, ajarkan. Dan ini penting supaya kita ada semangat untuk mencontohi Nabi. Dan yang kedua, setelah kita tahu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh ataupun kita akan tahu juga perkara yang berselisihan ataupun yang bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita pada pagi ni duduk pada fasa waktu yang ketiga, kerana pengarang kita ni dia susun buku ni mengikut waktu. Ada sunnah-sunnah yang mengikut waktu dan ada sunnah-sunnah yang tidak mengikut waktu. Jadi sebelum ni kita dah bincang dua, iaitu waktu sebelum fajar dan waktu fajar. Waktu fajar sampailah habis, kita masuk kepada waktu yang ketiga, iaitulah waktu duha. Waktu duha. Apa benda sunnah yang kita boleh buat di waktu duha? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disunnahkan pada waktu duha untuk melakukan salat duha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha. Dan yang ketiga, salat witir sebelum aku tidur. Ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat, iaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ni, Abu Hurairah kata Nabi wasiat kepada dia untuk salat 2 rakaat duha. Salat 2 rakaat duha. Jadi berdasarkan hadis ini, so kita nak bincang masalah apakah apa sunat waktu duha, iaitulah 2 rakaat duha. Sebelum daripada tu, dalam bab hadis ada beberapa perbincangan tentang salat duha ni. Pertama, ada yang kata salat duha ni sunat kadang-kadang lah, sebab mengikut satu hadis yang ada, tapi hadis ni dhaif, di mana diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sehingga kami mengatakan beliau tidak meninggalkannya, dan beliau juga meninggalkannya sehingga kami mengatakan baginda tidak melakukannya.
Jadi riwayat ini dhaif. Jadi ada pendapat pertama kata kadang-kadang sahaja. Tapi riwayat ini dhaif. Di mana Az-Zahabi berkata Atiyah bin Sa'id Al-Aufi ini disepakati kedhaifannya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia kata memang salat duha ni tak ada. Siapa yang buat tu bid'ah. Ada juga macam tu. Mereka berdalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah kata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu duha. Dan sungguh aku akan melakukannya jika baginda melakukannya. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Muwarriq Al-Ujli, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Umar, apakah engkau salat duha? Dia berkata tidak. Aku berkata Umar, dia kata tidak. Abu Bakar, tidak. Dan aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku kira tidak. Jadi ada pandangan kata salat duha ni tak ada. Pandangan yang ketiga, disunnahkan untuk salat duha bagi orang yang terlepas salat malam. Adapun jika telah melakukan salat malam, dia tidak perlu salat duha. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Pendapat keempat, salat duha dikerjakan kerana ada alasan. Kerana Nabi SAW mengerjakannya kerana suatu sebab. Seperti pada saat baginda datang dari perjalanan, pembebasan kota Mekah, kunjungan baginda kepada satu kaum. Sebagaimana hadis dalam hadis Idban dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kedatangan beliau di Masjid Quba dan lain-lain. Pendapat ini dipilih oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Kerana sebab pergi ke masjid, sebab ke ada pembebasan kota Mekah, pergi Masjid Quba dan seumpamanya. Tapi pendapat yang lebih kuat majoriti para ulama, termasuklah Ibnu Uthaymin, dia kata salat sunat ni, salat duha sunnah secara mutlak. Maknanya tak ada, memang sunat lah ni. Kita boleh salat duha, siapa saja walaupun dia sudah salat malam, masih lagi salat sunat duha boleh dilakukan. Bersebab atau tidak bersebab, secara mutlak boleh. Sunnah, bukan setakat boleh, sunnah. Dan inilah pendapat majoriti ulama dan dipilih oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Berdasarkan pilihan ni berdasarkan dalil. Dalil yang pertama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana kekasihku, kata Abu Hurairah, iaitulah Nabi lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha. So bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 2 rakaat duha, ini menunjukkan bahawa salat sunat ini dianjurkan pada bila-bila masa secara mutlak. Ini hujah yang pertama. Hujah yang kedua, hadis ni riwayat Imam Muslim ni, dan juga Abu Darda meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dan Abu Dzar meriwayatkan perkara yang sama dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian yang kedua, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, setiap sendi dalam tubuhmu harus disedekahi setiap hari. Maksudnya kita ni bila ada sendi dalam tubuh, sendi kita sihat, maka wajib kita sedekah di atas nikmat sendi yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Lalu Nabi SAW kata, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Dan semua itu dapat tercukupi dengan 2 rakaat duha, dengan 2 rakaat salat duha. Jadi berdasarkan hadis ini juga umum salat duha ni disyariatkan mengikut pandangan majoriti ulama. Dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha telah menjelaskan bahawa setiap manusia diciptakan dengan 360 sendi. Barang siapa yang sedekah dengan jumlah ini, maka pada hari itu dia menghindarkan dirinya dari neraka Jahannam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia diciptakan dengan 360 persendian. Barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar,
menyingkirkan batu dari jalan manusia, duri atau tulang, memerintah kepada yang baik, mencegah dari yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Jumlah semua itu adalah 360 sendi, maka pada hari itu ia telah menghindarkan dirinya dari api neraka. Okey, maka dia telah menghindarkan dirinya dari api neraka. So Nabi SAW kata, cukup dengan 2 rakaat salat duha, dia boleh sedekah atas nilai sendi 360 sendi yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Baik, kesimpulan daripada poin pertama tadi ialah salat duha ni sunat lah. Itu perbincangan saja. Majoriti kita pun hari ni ambil pandangan tersebut, dan Alhamdulillah ramai di kalangan kita pun memang sudah melakukannya. Saja kita nak lebih jelaskan lagi tentang asal usul ataupun dalil yang ada berkaitan dengan salat duha ni. So, kesimpulannya ialah salat duha ni sunat. Okey, salat duha ni sunat, boleh dilakukan secara mutlak insya-Allah. Bila-bila masa antara waktu duha itulah. Okey. Baik. Waktu solat duha ni dimulai sejak meningginya matahari seukuran tombak, iaitu setelah waktu terlarang salat, berakhir pada waktu sesaat sebelum zawal, iaitu sekitar 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Okay, maksud dia waktu matahari dah tinggi. Dia subuh ni lepas masuk fajar sampai terbit matahari. Habis dia terbit matahari, berakhir waktu subuh. Tapi belum lagi waktu solat sunat. Kerana antara terbit matahari dengan waktu duha ni selang waktu lebih kurang 15 minit. Ada yang kata 20 minit. Selang waktu lebih kurang 15 minit atau 20 minit. Setelah daripada tu baru dia boleh solat 2 rakaat duha. Kerana 10 minit atau 15 minit setelah daripada terbitnya matahari, itu adalah waktu larangan untuk solat. Ni. Okey. Jadi berakhir bila? Panjang sampailah sebelum zuhur. Ini berdasarkan hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata, salatlah subuh, kemudian berhentilah dari salat saat matahari terbit hingga dia meninggi. Kemudian salatlah, kerana salat tersebut disaksikan, dihadiri sampai bayangan sebesar tombak. Kemudian berhentilah dari salat, kerana pada saat itu Jahannam dinyalakan. So, dalam hadis ni, hadis riwayat Imam Muslim ni, hadis riwayat Imam Muslim, ada perintah untuk salat subuh dan waktu dia. Okey. Berakhir salat subuh, terbit matahari sehingga dia meninggi. Kemudian salatlah. Daripada rangkap ni sampailah ke seterusnya. Maka perkara ini dianggap waktu salat sunat duha. Waktu salat sunat duha. Kemudian salatlah, kerana salat tersebut disaksikan dan dihadiri sampai bayangan sebesar tombak. Okey. Kemudian berhentilah dari salat, kerana pada saat itu Jahannam dinyalakan. Ini waktu dia. Waktu paling utama adalah pada akhir waktunya, iaitu ketika cuaca cukup panas. Paling utama waktu di akhir waktu, maka dekat-dekat tengah hari. Di mana ini berdasarkan hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat awwabin adalah ketika matahari sangat panas. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, makna tarmadul fisal adalah panas matahari yang kuat. Fisal adalah anak-anak unta. Dia termasuk salat yang lebih utama dikerjakan pada akhir waktu.
Syekh bin Baz kata maknanya dalam pukul 11, 12 macam tu lah, matahari panah tu, itu waktu yang baik untuk kita salat. Okey. Pukul 11, 12 tu waktu tengah-tengah panah. Guru kami Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, makna tarmadul fisal iaitu bangkit kerana panasnya kerikil. Ia adalah waktu sekitar 10 minit sebelum zawal. Ibnu Utsaimin kata pukul 12 lebih tu, dekat-dekat zuhur, 10 minit sebelum zawal. Keutamaannya, salat duha, kelebihan dia. Salat duha yang pertama, salat duha adalah wasiat Nabi SAW kepada beberapa para sahabatnya seperti Abu Hurairah, Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhum, sebagaimana yang telah lalu. So, kita tengok hadis tadi, Nabi wasiat kepada 3 orang sahabat. Dan jika Nabi SAW berwasiat kepada seseorang, maka ia pun menjadi wasiat untuk seluruh umatnya. Sebagaimana jika baginda memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu kepada seseorang, maka perintah dan larangan itu berlaku untuk seluruh umatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Salat duha, yang kedua kelebihan dia, salat duha setara dengan 360 sedekah. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang telah lalu dalam Sahih Muslim. Kita baca tadi. Jadi 360 sedekah di atas sebab anggota sendi kita ni diwajibkan sedekah. Maka Nabi SAW kata kalau dia 2 rakaat duha, dia cukup dah untuk sedekah dia. Jadi kelebihan dia bernilai 360 sedekah. Yang ketiga, salat duha menunjukkan bahawa seorang hamba yang mengerjakannya termasuk awab. Awab ni orang yang kembali kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Okay? Orang panggil salat awabin. Salat duha ni juga dikenali sebagai salat awabin. Awabin ni makna bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita ialah orang yang kembali, senantiasa kembali kepada Tuhan. Bererti dalam kesibukan dia, duduk kerja dan sebagainya, dia kembali kepada Tuhan dia untuk salat. Maka digelar salat duha adalah salat awabin. Kerana orang meninggalkan kesibukan kerja, kembali kepada Tuhan. Jadi ini keutamaan salat duha. Sebab dia dikerjakan waktu orang tengah sibuk. Orang lain sibuk, duk kerja, pergi mari, buat macam-macam. Okay? Tiba-tiba dia ambil waktu kesibukan dia tu, dia salat 2 rakaat. Itulah disebut sebagai orang yang awab. Dalam kesibukan dia, dia masih kembali kepada Tuhan. Utamanya jika dikerjakan pada waktu utama, iaitu akhir waktu, sebagaimana dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang telah lalu dalam Sahih Muslim yang kita bacakan tadi. Kemudian kelebihan dia, salat duha dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat, sebagaimana keterangan dalam hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim yang kita bacakan tadi. Yani bila dia salat ini dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat, insya-Allah. An-Nawawi rahimahullah berkata, sabda Nabi SAW, sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri, maksudnya dihadiri oleh para malaikat. Dan ini adalah pendapat yang paling dekat serta mendapat rahmat, insya-Allah. So fadilat salat duha ni bersalah, jangan disia-siakan. Jumlah rakaat dia pula, jumlah rakaat paling sedikit adalah 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, mana Nabi SAW berwasiat, kata Abu Hurairah, kekasihku, yakni Nabi SAW berwasiatkan kepadaku dengan 3 perkara, di antaranya disebutkan 2 rakaat duha. Jadi paling minimal 2 rakaat lah, sebab Nabi sebut lagu tu. Adapun jumlah rakaat yang paling banyak adalah yang benar tidak memiliki batasan. Ia berbeza dengan sebahagian para ulama yang membatasinya dengan 8 rakaat, maka boleh bagi seseorang untuk salat lebih dari 8.
Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat duha 4 rakaat dan terkadang menambahnya sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi ini berdasarkan bilangan rakaat dia lah. So, kita kalau nak salat duha 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh. Ada yang kata tak ada limit sampai berapa pun. Yang penting kita salatnya. Salat duha. Okey. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habislah kita bab salat duha. Jadi semoga Allah Taala jadikan kita orang yang senantiasa salat duha lah. Cuma lah ni ada satu isu lah ni, orang duk sibuk salat duha ni sebab nak murah rezeki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salat ni betul dia mendatangkan kelebihan, antaranya adalah murah rezeki. Tapi bukanlah salat rezeki itu dijadikan maksud utama bagi salat. Sehingga mana-mana orang kalau nak murah rezeki dia salat duha. Seolah-olah dia salat duha tu nak dapat rezeki. Padahal awab, dikenali dengan salat awabi ni orang yang meninggalkan kesibukan kerja untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kita salat duha ni kerana Allah. Kerana waktu-waktu kita sibuk, kita nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal Allah nak bagi rezeki banyak mana, itu terpulang bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan sebab dia rajin salat duha dapat kelebihan murah rezeki. Tapi janganlah sampai bila kerja 2-3 kali rakaat, aku tak murah pula rezeki, dia pun tinggalkan salat duha. Kerana maksud dia daripada salat duha adalah nak rezeki, bukan nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka ni kena ambil perhatian, jangan sampai kita menormalisasikan nak balasan segera dalam ibadat. Rezeki ni balasan Allah Taala boleh bagi. Boleh jadi disebabkan Allah Taala bagi rezeki nak uji. Boleh jadi sebagai nak bagi nikmat kepada seseorang hamba dia. Jadi bukanlah kita nak katakan bahawa bila Allah Ta'ala tak bagi rezeki maka tak guna dia solat. Jangan kata macam tu. Solat ni bukan untuk sebab cari rezeki. Rezeki tu datang bila kita taat kepada Allah. Allah melimpahkan kepada kita rezeki. Sebab apa? Kadang-kadang orang tinggalkan solat tu, lepas daripada solat rezeki dia tak murah-murah. Akhir sekali dia tinggalkan solat tu. Rugilah dia, padahal kelebihan yang paling utama ialah di akhirat nanti. Dan dalam bab tu kita juga bimbang kalau dia dok kata dia ni kaya disebabkan solat gini. Mari orang yang tak solat tiba-tiba kaya. Lagilah dahsyat fitnah dia tu. Kerana dianggap kaya tu disebabkan bukan dia tak solat pun kaya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis kita bab salat duha ni. Okey. Yang seterusnya, waktu zuhur. Kita pergi kepada waktu zuhur pula. Waktu zuhur. Adapun waktu zuhur, sunnah nabinya ialah ada beberapa perkara. Pertama, salat qabliyah dan ba'diyah. Telah lalu dalam perbahasan sunat rawatib bahawa sebelum zuhur disunnahkan salat 4 rakaat dan setelahnya 2 rakaat. Kita dah bincang sebelum daripada ni. Ia berdasarkan kepada hadis Aisyah dan Ummu Habibah radhiyallahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ummi Habibah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah akan mengharamkan neraka ke atasnya. Ini satu lagi bab hadis kelebihan salat qabliyah dan ba'diyah lah. Hadis ini dari riwayat Makhul dari Ambasah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif kerana terdapat keterputusan sanad antara Makhul dan Ambasah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zur'ah
An-Nasa'i dan Al-Munziri. Dicacatkan oleh Ibnu Qattan. Di antara ahli ilmu ada yang menilainya sahih, akan tetapi riwayat yang valid dari Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah 12 rakaat. Dan ini semua adalah sunnah-sunnah rawatib sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 12 rakaat dalam satu hari satu malam, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Telah lalu perbahasan seputar sunnah-sunnah rawatib. Okey. Yang kedua, disunnahkan memperlama rakaat ke satu salat dalam rakaat ke satu daripada Allah. Rakaat pertama dah ni. Pertama. Payah juga nak nulis kau ni. Okey. Disunahkan memperlama rakaat pertama dalam salat zuhur. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah salat zuhur tengah dilaksanakan. Seseorang pergi ke perkuburan Baqi' menunaikan keperluannya lalu berwudu. Kemudian dia datang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pada rakaat pertama. Baginda memanjangkannya. Baginda memanjangkannya. Baik. Jadi berdasarkan hadis ni, salat dia pertama bilangan rakaat dia lah. Salat qabliyah lepas zuhur ni pertama sunnah ialah qabliyah dan ba'diyah. Yang kedua dalam sunnah ni, dalam salat fardu tu sunnahnya memanjangkan rakaat pertama. Jadi ni benda bukan sunnah lah. Sunnah dalam salat fardu. Kan sunnah ni kan perbahasan dia dua. Di sisi orang hadis, sunnah ni semua benda hak Nabi buat sunnah. Jadi macam mana Nabi buat solat fardu, maka cara Nabi solat fardu tu sunnah. Solat fardu wajib. Cara Nabi solat fardu tu sunnah. Nombor dua, perbahasan ulama fiqh. Ulama fiqh ni dia cerita bab hukum. Hukum ni ada wajib, ada sunat, ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh dan ada harus. Itu hukum 5 kan. Jadi dalam pendekatan ni dia ambil nak subuh faham istilah ulama hadis yang pertama ni, maknanya dalam solat fardu hak wajib ni macam mana cara Nabi solat dia. So Nabi solat, dalam solat fardu Nabi panjangkan rakaat pertama. Jadi sunnah cara Nabi dalam melaksanakan salat fardu ialah Nabi memanjangkan rakaat pertama. Mana Allahu Akbar, lamanya semayang nak rokok tu, panjangnya nak rokok. Panjanglah pasal sunnah Nabi panjangkan. Macam mana? Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, pernah salat zuhur tengah dilaksanakan. Seseorang pergi ke perkuburan Baqi' menunaikan keperluannya lalu berwudu. Kemudian dia datang sementara Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pada rakaat pertama. Ke satu ni pertamalah. Ni baginda memanjangkan. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim nombor 2 ni. Jadi panjang tak panjang, ada orang dia solat dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur. Dia pergi ke kubur Baqi' daripada masjid Nabi tu. Kemudian dia tunaikan hajat dia.
dia pergi qada hajat. Lepas tu dia berwuduk, kemudian dia datang balik masuk masjid, Nabi masih lagi duduk rakaat pertama. Ini menunjukkan baginda memanjangkan solat zuhur. Kita ni kalau boleh hak pendek-pendek, solat subuh hak panjang pun jadi pendek. Solat zuhur pun pendek. Rupa-rupanya solat zuhur pun tidaklah pendek benar. Nabi panjangkan juga, Nabi panjangkan juga. Sehingga sahabat ada yang pergi ke kuburan Baqi', qada hajat. Orang tengah sembahyang ni, dia pergi ke kubur Baqi', qada hajat, ambil wuduk, patah balik ke masjid. Nabi masih lagi duduk dalam rakaat yang pertama. Allah, Baqi' tu lah jauh. Kalau kita nak pergi, rasanya patah balik tu nak siap dah solat kita. Ini satu sunnah. Sebab tu saya nak pesan kadang-kadang bila kita buat sunnah ya, hatta dalam buat yang wajib. Kita solat fardu 4 rakaat betul. Tapi berdirinya kita ikut sunnah Nabi, diri lama. Rukuk kita pun agak lama, ikut sunnah Nabi. Sujud kita pun agak lama, kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sujud kita banyakkan berdoa. Waktu rukuk kita banyakkan memuji. Ini sebahagian daripada cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. So kita kata, kalau benda ni sunat, kita pun nak buat macam tu. Memang macam tu lah. Dengan demikian, disunnahkan bagi imam untuk memanjangkan rakaat pertama dalam solat zuhur. Begitu pula orang yang solat sendirian atau seorang wanita yang solat di rumahnya. Sama ada solat dengan imam pun, imam panjangkan bacaan dia rakaat pertama, atau dia solat sendiri pun dia panjangkan rakaat dia pertama, ataupun dia seorang wanita salat di rumah dia pun boleh panjangkan rakaat pertama pada solat zuhur. Ini termasuk sunnah yang sudah punah, bahasa dia. Sunnah yang ditinggalkan lah. Orang tak buat dah. Orang pakat nak solat zuhur ni cepat je. Jadi kita bermohon kepada Allah kemampuan untuk melaksanakan sunnah secara sempurna dan bersemangat kepadanya. Sangat semangat untuk hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So kita tahu sunat waktu zuhur ni qabliyah ba'diyah tu sah. Kemudian dalam solat zuhur, Allahu akbar. Cerita sunat-sunat solat tu kita tahu belakang dah. Ataupun mungkin kita akan recall lepas daripada ni. Cuma isu dia ialah dalam keadaan tersebut kita memanjangkan Allahu akbar tu, kita baca bacaan yang panjang dan kita cepat nak rukuk. Kita nak jadi juga, tapi rukun solat tu sempurna juga. Cuma kalau kita nak kelebihan dia, hidupkan sunnah Nabi yang ditinggalkan atau dimatikan, maka kita panjangkanlah rukuk waktu kita panjangkanlah rukuk pula. Panjangkanlah qiyam sebelum rukuk waktu kita salat zuhur. Betul tak? Sunat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sunnah yang ketiga. Setelah daripada solat zuhur, ada satu sunnah dipanggil qailulah. Qailulah ni disepakati bahawa dia adalah tidur dan istirahat pada tengah siang. Akan tetapi diperselisihkan bila waktu tepatnya pertengahan siang tersebut kepada dua pendapat. Ada yang kata sebelum gelincir matahari itulah waktu qailulah. Ada yang kata selepas gelincir matahari, selepas zuhur itulah qailulah. Jadi hak mana betul? Wallahu ta'ala a'lam. Dalam urusan ni kelulusan, iaitu bahawa baik sebelum atau sesudah zawal dia termasuk qailulah. Maknanya boleh berlaku lah. Nak tidur sebelum zuhur pun qailulah, lepas zuhur pun qailulah. Jangan tidur sebelum zuhur, bangun-bangun lepas habis dah solat zuhur. Tu nanya. Qailulah ni sebelum zuhur pun jadi, lepas zuhur pun jadi. Kadang-kadang ni kita tengok orang Cina. Ke Cina sini, Cina tanah besar. Sekolah dia memang wajib tidur tengah hari. Dia nak bagi budak-budak ni sihat, belajar pun tidak stres. Kita tengok dia siap dengan sip
meja budak-budak dekat sekolah dia tu boleh ubah jadi katil. Masa dia zuhur dia tidur bapak dia. Pukul 2 dia bangun mula, sambung pula lagi. Ish. Ada sunnah kita tapi orang lain yang buat. Sunnah agama kita, nabi-nabi kita tapi orang lain yang buat dulu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Diperselisihkan juga apakah melakukannya termasuk sunnah atau tidak, dua pendapat. Selain daripada waktu bila qailulah. Soalan dia, orang tidur qailulah ni boleh pahala ke tidak? Ikut pahala sunat ke, ibadat ke? Pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam, dia bukan termasuk sunnah, dia adalah di antara kebiasaan yang mereka lakukan kerana mereka perlu untuk istirahat pada waktu siang. Apatah lagi jika kita mengetahui bahawa mereka sudah memulai aktivitinya pada pagi hari, sehingga mereka perlu untuk berserihat pada siang hari. Oleh kerana itu, terdapat sejumlah hadis yang menginformasikan bahawa mereka melakukan qailulah. Akan tetapi hadis-hadis dalam bentuk perintah untuk melakukannya adalah hadis-hadis yang lemah. Tidak ada yang sahih. Qailulah di antara kebiasaan yang dikenal sejak masa Nabi SAW sehingga sekarang. Bayi yang ingin tidur siang hari, maka yang terbaik adalah tidur pada waktu qailulah. Jadi kita nak tidur pun kena cari waktu juga. Cari waktu qailulah ni okey. Lepas zuhur kita pun rehat sekejap tidur. Kalau kita nak amalkan dia, insya-Allah termasuk daripada sebahagian daripada sunnah cara hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu'. Bila kata secara marfu', benda ni memang sampai kepada Nabi lah. Okay, dengan sanad-sanad dia cerita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah bantuan dalam melaksanakan puasa pada siang hari dengan makan sahur, dan dalam melaksanakan salat malam dengan qailulah. Jadi nak bangun salat malam, bantu dengan tidur sebelum daripada waktu okey. Kalau kita nak bangun malam, kita tidur sebelum waktu zuhur tu, kita tidur atau lepas waktu zuhur sekejap. Tujuan dia supaya kita bersemangat atau cergas untuk kita bangun salat malam. So dalam hadis ni, dalam cerita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berkaitan dengan qailulah. Sunnah waktu zuhur, sebab zuhur sunnah. Tiga dah lah. Tiga. Yang pertama, sunnah dia apa? Cuba ingat balik. Yang pertama, sunnah selepas zuhur ni qabliyah dan ba'diyah. Yang kedua, memanjangkan waktu rakaat pertama dalam salat zuhur. Dan yang ketiga, sunnah untuk qailulah selepas daripada waktu zuhur, atau sebelum daripada waktu zuhur. Okey? Itu yang ketiga. Yang ketiga tak? Qailulah. Yang ketiga, qailulah. Dalam sanad hadis ini terdapat Zam'ah bin Salih dan ia dhaif. Lalu telah lalu penjelasan hadis Sa'ad Sahal radhiyallahu anhu yang terdapat dalam bab pada akhir kitab Jumu'ah. Pada hadis itu terdapat isyarat bahawa hal itu di antara kebiasaan mereka setiap hari. Terdapat redaksi perintah untuk melakukannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dari hadis Anas radhiyallahu anhu secara marfu'. Istirahat sianglah, yakni qailulah. Sesungguhnya syaitan tidak melakukan qailulah. Dalam sanad hadis ini terdapat Katsir bin Marwan. Dia seorang perawi matruk yang ditinggalkan. Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu secara mauquf, hanya sampai kepada sahabat.
Dia kata tidur waktu pagi adalah kebodohan. Tidur pada waktu pertengahan dan siang adalah perilaku yang baik, dan tidur pada siang hari adalah kepandiran. Dan sanadnya adalah sahih. Tidur pada pagi hari dikatakan sebagai kebodohan kerana keberkatan ada pada pagi hari. Maka jika orang itu tidur pada waktu itu, ia berarti menyia-nyiakan keberkatan waktu itu. Baik, yang keempat, dalam keadaan cuaca sangat panas, disunnahkan melewatkan solat zuhur sehingga cuaca panas sedikit sedikit berkurang. Sehingga cuaca panas sedikit berkurang. Jadi sunnah yang keempat, bila solat zuhur tu panas sangat, maka dibolehkan atau disunnahkan untuk melewatkan solat zuhur tu sampai ke cuaca panas yang teramat tu kurang. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika cuaca sangat panas, maka dinginkanlah salat. Sesungguhnya cuaca yang sangat panas adalah hawa neraka Jahannam. Haba lah ataupun hembusan. Guru kami Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, ada pun yang dilakukan oleh sebahagian orang sebelumnya, mereka salat setelah zawal, sekitar setengah atau 1 jam, kemudian mengatakan ini adalah ibrad, mendinginkan salat. Ini bukanlah ibrar, justru ihrar, membuat panas. Kerana sebagaimana diketahui cuaca lebih panas 1 jam setelah zawal. Misalkan jika matahari pada musim panas tergelincir pada 12 tengah hari, waktu asar pula pada 4.30 petang, maka ibrad, yakni menginginkan ibrad, mendinginkan salatnya pada sekitar pukul 4. Maknanya lebih kurang dekat setengah jam sebelum asar. Sembahyang zuhur sebelum asar tu, dekat-dekat asar tu, nak suruh dia ni sejuk. Tapi kalau pak kita ni duduk dalam bangunan, pak kita ni nak pergi mana-mana pun, maka solat pada waktu dia tu okey. Lagi pun pak kita tak ada lagi cuaca panas. Panas teruk macam zaman sana, nak keluar rumah pun payah, haba dia ni. Janganlah kita panas sikit, tak payah solat lagi lah pasal panas ni, kita tunggu dekat-dekat asar. Jadi kena tengoklah keadaan tu macam mana. Okey. Ibrad berlaku umum, baik pada untuk orang yang solat berjamaah ataupun solat sendirian menurut pendapat yang benar. Dengan demikian, wanita juga boleh melakukan ibrad di rumahnya. Hal ini kerana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bersifat umum, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh guru kami Ibnu Utsaimin rahimahullah. Habis dah waktu duha. Waktu zuhur. Jadi hari ni kita dapat 2 waktu. Waktu duha, salat duha, waktu zuhur ada beberapa sunnah. Iaitulah sunnah pada qabliyah dan ba'diyah. Yang kedua, sunnah pada memanjangkan rakaat pertama pada waktu zuhur. Sunnah yang ketiga, qailulah, tidur waktu zuhur sebentar. Sunnah yang keempat, melewatkan solat zuhur seandainya cuaca tu terlalu panas. Selain daripada tu, kecil-kecil tu banyak lagi yang kita kata dalam bab sifat solat tu. Nanti kita ada rezeki kita baca yang bab tu. Okay? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sunat pada waktu asar. Jawapan dia, telah lalu perbahasan sunat-sunat rawatib. Tidak ada salat sunat rawatib sebelum asar. Ataupun selepas asar memang tak boleh. Tak ada sunat rawatib selepas asar. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahmati seseorang yang sempat salat 4 rakaat
sebelum asar. Sebelum asar. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jita asar ni kena pada setakat tu dululah. Kita akan sambung pada minggu depan berkaitan dengan solat asar ni. InsyaAllah. Sunat dia apa dia? So kita berhenti pada dua waktu, itu solat waktu duha, waktu zuhur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentaufikkan kita untuk hidup di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh setakat tu dulu. Insya-Allah kita tangguh setakat tu. Yang kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.